Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Okey, bertemu lagi kita untuk kelas hari ini masih dalam tajuk isi padu. Baik, diharapkan semua murid boleh bersedia untuk pelajaran hari ini. Baik, tajuk hari ini kita belajar mengenai mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Isi padu air yang tersesar bersamaan dengan isi padu objek. Kaedah sesaran air. Kaedah yang pertama adalah, mari kita lihat bacaan isi padu awal. Okey, isi padu awal air, lihat kepada silinder yang pertama berukuran 20 ml. Dan bacaan isi padu akhir apabila dimasukkan sebiji batu bernilai 30 ml. Baik, bagaimana kita nak dapatkan bacaan isi padu batu? Okey, operasinya adalah caranya bacaan isi padu akhir tolak dengan bacaan isi padu awal. 30 ml tolak 20 ml bersamaan 10 ml. 10 ml ini adalah isi padu batu. Baik, untuk kaedah yang kedua, kita menggunakan tin urika. Okey, ini adalah tin urika. Berikut adalah tin urika. Okey, bagaimana kita nak mengukur isi padu batu? Tin urika diisi dengan air sehingga paras berikut. Baik, selepas dimasukkan sebiji batu, air yang meningkat akan keluar daripada tirus tin urika. Jadi, air yang keluar yang telah masuk ke dalam silinder penyukat ini, kita ukur dengan cara bacaan. Seperti pelajaran yang lepas, saya ajar cara bacaan untuk silinder penyukat adalah dengan kedudukan mata meniskus. Baik, kita akan dapat bacaan isi padu batu. Baik, kita dah sampai kepada tugasan. Okey, tugasan menggunakan buku aktiviti sains tahun 3. Bagaimana kita nak mengukur isi padu pepejal yang tidak sekata. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 60. Baik, berikut adalah gambar ataupun langkah-langkah bagaimana kaedah kita nak mengukur menggunakan silinder penyukat. Okey, baik, murid-murid hanya boleh menulis nombor 1 hingga 4, kemudian pilih dan tulis penerangan yang betul bagi setiap gambar. Baik, boleh lihat gambar yang pertama, contoh gambar yang pertama. Langkah nombor 1. Okey, langkah yang pertama adalah, baik, saya bantu untuk jawapan yang pertama iaitu tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Baik, untuk langkah seterusnya, murid-murid boleh lakukan di dalam buku aktiviti. Baik, seterusnya muka surat 61. Mari kita lihat tajuk yang kita belajar hari ini iaitu mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Okey, arahannya adalah isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang cara Aisyah mengukur isi padu sepanah menggunakan kaedah sesaran air. Baik, kita dah belajar tadi kaedah sesaran air. Mari kita lihat. Nombor 1, Aisyah menggunakan isi tempat kosong untuk mengukur isi padu sepanah. Baik, dapatkan bacaan isi padu sepanah apabila Aisyah memasukkan sepanah ke dalam silinder penyukat tersebut. Baik, seterusnya muka surat 62. Okey, aktiviti sesaran air. Ini menggunakan kaedah sesaran air untuk mengukur isi padu objek berikut. Ada 3 objek, mangga, skru dan ladung. Okey, ladung ni adalah macam pemberat lah, pemberat yang digunakan oleh pemancing ketika dia lontarkan pancing untuk menangkap ikan. Jadi ladung ni akan jadi berat lah. Ladung ni juga digunakan pada jala untuk menangkap ikan. Baik, mari kita lihat. Okey, murid-murid lengkapkan jadual di bawah. Okey,
Kaedah sesaran air ini menggunakan tin Eureka. Okey, apabila contoh yang pertama kita tengok mangga. Apabila mangga dimasukkan ke dalam tin Eureka dan air akan disesarkan masuk ke dalam bikar. Dan air di dalam bikar tersebut kita masuk ke dalam silinder penyukat dan kita sukat dengan bacaan kedudukan mata meniskus. Baik, boleh lihat sahaja silinder penyukat yang pertama untuk mangga, objek mangga. Okey, murid-murid boleh baca berapakah bacaan pada silinder penyukat berikut dan seterusnya pada objek skru dan ladung. Baik. Saja untuk hari ini. Diharapkan murid-murid boleh memahami dan jelas dengan topik hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.